السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير وبعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita sama-sama dapat salat maghrib berjamaah dan menyambung kembali pengajian tafsir, yakni mempelajari ayat Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Yasin. Kita masih lagi membaca, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Yasin yang menjadi amalan kepada kita setiap malam Jumaat. Nota yang saya bagi itu, kita sambung ayat 45. Tolong ni ambil ni. Ada Yasin di sini. Ayat 45 hingga 47, ayat 45 sehingga ayat 54. Kita baca ayat-ayat itu, kita tengok tafsir maknanya, dan kemudian kita tengok sedikit tafsirannya. Mari sama-sama kita baca surah Yasin ini, bermula daripada ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. صدق الله العظيم. Terjemahan atau arti daripada ayat yang saya baca itu, dan apabila dikatakan kepada mereka, berjaga-jagalah kamu akan apa yang berada di hadapan kamu,
dari urusan hidup di dunia ini dan akan apa yang ada di belakang kamu dari huru-hara dan balasan akhirat, supaya kamu beroleh rahmat, yakni mereka tidak mengendahkannya. Nota di situ, yakni golongan yang engkar itu apabila mereka dinasihatkan supaya beringat dan menyelamatkan diri dari bala bencana di dunia dan azab seksa di akhirat, mereka tetap berdegil dalam keengkarannya. Ayat ini juga menyatakan sikap mereka yang berpaling dari memahamkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Tuhan. Selain dari sikap mereka yang tidak mahu memikirkan dalil-dalil yang terdapat pada kejadian-kejadian di sekitar mereka. Ayat 46. Itulah tabiat mereka, yakni mereka yang tidak mengendahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu keterangan yang sampai kepada mereka dari keterangan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling. Ayat 47. Dan apabila dikatakan kepada mereka, dermakanlah sebahagian dari rezeki yang dikurniakan oleh Allah kepada kamu, berkatalah orang-orang yang kafir itu kepada orang-orang yang beriman secara mengejek-ngejek, patutkah kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah kehendaki tentulah ia akan memberinya makan? Kamu ini hanyalah berada dalam kesesatan yang nyata. Itu terjemahan daripada ayat 45 hingga 47. Ayat ini nak menjelaskan kepada kita sikap kufar musyrik Mekah yang tidak mahu mempercayai, tidak mahu melihat tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apabila diberi peringatan kepada mereka, mereka tidak endah dengan peringatan yang diberikan itu. Sambil mereka ejek-ejek mempermain-mainkan peringatan yang diberikan kepada mereka. Seperti mana yang Allah menyebut dalam ayat 47 ini. Allah Ta'ala minta kepada mereka supaya apa? Supaya mengeluarkan sedikit daripada rezeki yang dikurniakan Allah kepada mereka. Tapi dia kata apa? Kami tak perlu keluarkan makanan kepada mereka yang memerlukan. Bukankah Tuhan ada? Tuhan boleh bagi kepada mereka. Ini mafhum ataupun faham daripada ayat yang kita baca tadi. Kemudian kita lihat tafsir kepada ayat 45 hingga 47 itu. Dalam tafsir itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang sikap membangkang orang-orang musyrik Mekah yang tidak mengendahkan peringatan yang dikatakan apa? Nadhir. Peringatan ni maknanya nadhirun. Dia ada dua peringatan. Satu dipanggil nadhirun, satu lagi basyirun. Kalau sebut nadhirun ni, iaitu maknanya peringatan, yakni memberi ancaman, memberi amaran kepada golongan-golongan yang engkar ini. Itu istilahnya disebut sebagai nadhir. Seperti mana yang disebut dalam ayat lain, wa innama ana nadhirum mubin. Sungguhnya aku ni pemberi peringatan, pemberi amaran yang nyata. Itu. Jadi
Tapi ini sikap orang-orang kafir musyrik Mekah yang tidak mengindahkan peringatan, yakni nazir. Sehinggalah bila dikatakan kepada mereka, jauhilah, hindarlah perbuatan-perbuatan yang akan membawa siksa dan azab bagi kamu, yang akan menimpa seketika atau kelak di kemudian hari. Apa dia ambil sikap? Mereka itu tidak memperduli dan dianggapnya kata-kata peringatan itu hanya sebagai angin yang berlalu begitu saja. Tak ambil pusing pun, tak ambil kisah, orang kata tak ambil cakna. Jadi apa yang diberi peringatan kepada mereka, ingat ni selepas daripada ni nanti selepas daripada dunia ni ada balasan, begitu. Tapi ibarat macam mencurah air di daun keladi lah, macam tu saja, tak berkesan pun. Sedangkan kalau mereka mau memperhati peringatan itu, mereka masih mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pengampunannya juga. Mereka tidak mau merenung dan mengkaji tanda-tanda yang kita kata ayat tadi ni. Macam itu kita baca, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, demi matahari yang beredar mengikut apa ketentuan Allah, mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda. Mereka tidak mau melihat, merenung dan mengkaji tanda-tanda yang ada di depan mata mereka yang menunjukkan kebesaran, keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat itu, tanda-tanda itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ambil kisah yang berlegar di sekitar, di sekeliling mereka. Mereka selalu sikapnya berpaling dari kebenaran. Jika mereka diberi nasihat untuk menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka agar dibahagi-bahagikan kepada orang-orang yang memerlukannya, bila dikatakan bagilah sikit, kongsilah sikit pendapatan, rezeki yang diberi Tuhan itu kepada orang-orang yang memerlukan, janganlah kedekut. Bila dikata begitu kepada mereka, dia berjawab balik. Mereka selalu menjawab dengan nada mengejek, yakni mengejek mana pemain, olok-olok, bersenda-senda dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh memberi, memberi apa yang Allah berikan kepada mereka sedikit saja daripada apa yang ada kepada mereka itu. Tapi dia kata apa? Kami tak perlulah memberi kerana Allah dah ada, Allah nak bagi, Allah bagi. Itu dia berkata. Jika Allah menghendaki, nescaya mereka akan memperolehnya dari sisinya, yakni daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kami nak bagi? Kan Tuhan tu ada, biar Tuhan nak bagi kat depa. Depa ingat dia nak buat Tuhan ni macam makhluk, mai bagi begitu. Memanglah Allah tu memang dia bagi, tapi bukan Allah mai hulung gitu kat kita macam tu. Allah suruh bagi tu melalui orang. Orang tu yang kena bagi. Kan Tuhan tu nak turun sendiri mai bagi. Soalan macam tu lah. Soalan apa kata? Tuhan boleh turun mai bagi sendiri. Soalan begitu. Itu makna dia memperolok-olok, mengejek-ejek apa ni ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Jadi inilah sikap orang-orang kafir musyrik Mekah pada ketika itu.
Jadi mereka punya sikap mereka ini tak ambil kisah dengan berita nazir, tak ambil kisah dengan teguran, tak ambil kisah dengan ajaran. Akhirnya mereka ini lagi jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kata zakat, sedekah tu kita kena bagi kat orang. Kan? Allah bagi banyak kepada kita, Allah minta sikit je. Kalau orang buat bendang, kan? 10 bendang, dia zakat ni 10% saja pun. 10%. Kalau 1000 apa? Kalau dapat RM1000 apa? 100 je. 100 je nak keluar. Itu pun nak olok-olok dengan Tuhan lagi. 1000 Allah bagi. Jadi maknanya Allah bagi kamu 900, Allah ambil 100 je. Bukan ambil kat Allah. Allah suruh bagi kepada orang yang memerlukan. Nampak? Itu yang Allah sebut tadi apa? Allah kata apa tadi? Anfiqu. Allah kata anfiq wa idza qila lahum anfiqu, apabila dikatakan kepada kamu infaklah. Anfiqu tu fi'il amal, suruh. Infak yani keluarkanlah sebahagian daripada pemberian aku itu kepada mereka yang memerlukan. Sikit sangat saja. Kalau dalam konteks zakat gaji ke 2.5% saja kan, bukan besar mana pun. Tapi kalau dia sampai juta ni dia banyak jugalah. Juta kan, dia main sampai ratus ribu lah. Tapi masih lagi sikit berbanding dengan dia dapat. Allah bagi ni, Allah minta sikit saja. Bagi Allah minta, bukan untuk Allah. Allah suruh bagi kepada orang yang layak, yang memerlukan, yang sangat memerlukan. Ini sikap orang-orang kafir musyrik Mekah pada ketika itu. Ini Allah nak cerita dalam surah ni, surah Yasin ini, dalam ayat 45 hingga 47 ini. Kemudian kita lihat pula ayat 48 hingga ayat 50. Ayat 48 hingga ayat 50. Kita baca. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صدق الله العظيم. Ayat 48 hingga 50. Ayat 48, maksud arti daripada ayat 48, dan apabila mereka diingatkan akan huru-hara dan balasan akhirat, mereka bertanya secara mempersenda, bilakah datangnya hari akhirat yang dijanjikan itu? Jika betul kamu orang-orang yang benar, maka kami sedia menunggu. Ini ayat 48. Mereka tanya, betulkah ada akhirat ni? Kalau ada kami tunggu. Ini orang kata apa? Orang kafir ni mensenda-senda tentang peringatan Allah tentang hari kiamah, hari kerosakan, hari kebinasaan besar-besaran.
Ayat 49 artinya mereka tidak menunggu melainkan satu pekikan yang dengan secara mengejut akan membinasakan mereka semasa mereka dalam keadaan leka bertengkar, berbalak, merundingkan urusan-urusan dunia masing-masing. Mudah saja Allah nak binasakan alam ini, hanya sekali malaikat itu dia tempitnya. Suara malaikat ni. Itu yang dikatakan, dia kata apa? Dia panggil apa? Sangkakala tu. Gitu. Itu yang dikatakan sangkakala tu. Dia kata pekikkan sangkakala itu. Sekali saja datang sangkakala itu, habis semuanya binasa. Tu dia. Sekali dia semua. Satu pekikan. Habis semua binasa. Ayat 50, maka dengan itu mereka tidak berpeluang membuat sebarang pesanan, yakni wasiat atau lainnya. Dan kalau mereka berada di luar, mereka tidak sepakat kembali kepada keluarga, tidak sempat, bukan sepakat, sempat kembali kepada keluarganya. Jadi maknanya berlakunya kiamat ni begitu pantas sekali. Cepat. Tak dan orang kata apa? Tak ada nak buat persiapan, tak ada nak buat perancangan. Tiba-tiba dia datang begitu. Tu dia datang dengan apa? Dengan tak semena-mena. Dengan apa ni kata pada ketika itu. Tu dia datang. Kita tak tahu bila akan berlakunya sangkakala ini. Ini kerja malaikat yang namanya apa dia? Israfil. Ini kerja Israfil lah. Malaikat Israfil ni, ini kerja dia mengkiamatkan. Bila Allah Ta'ala arah kepada dia untuk membinasakan alam ini, dia tiup. Itu dia kata pekik tu, dia tiup dia punya trompet dia tu. Habis semua binasa. Itu yang kata tugasan malaikat Israfil ni. Tugasan dia tu pertama. Dia tiup yang pertama tu bila binasa habis. 500 tahun atau 600 tahun macam tu lah tempoh dia tiup pada kali kedua. Bila tiup kali kedua itu akan menghidupkan kembali benda yang mati ni. Khususnya manusia ni lah. Mereka yang Allah nak hidupkan balik ni. Ini yang mereka tanya ni, ada betul ke kiamat tu hidup balik ke? Mereka tanya ni. Kata Allah, kalau dia berlaku kiamat tak dan apa-apa, keluar daripada rumah tak dan nak tinggal wasiat pesanan kepada waris. Begitu pantas cepatnya berlaku kiamat. Itu yang menakutkan kita ni, yang menggerunkan. Tapi bagi orang-orang kafir ini, mereka tak kisah benda tu pun. Kita tengok apa tafsiran daripada ayat 40, 48 hingga 50 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir yang memustahilkan tibanya hari kiamat dan hari kebangkitan. Mereka ni kata mustahil. Boleh berlaku ke? Mereka bertanya-tanya dengan nada ingkar. Bilakah ditepati janjinya bahawa kiamat akan tiba dan orang-orang mati akan dibangkitkan hidup semula dari kuburnya? Allah Subhanahu wa taala menjawab, mereka tidak menunggu melainkan satu tempikan sahaja. Itu kata apa? Yang kata nafiri tadi ni, ataupun trompet. Satu tempikan sahaja
iaitu tiupan sangkakala pertama yang menghancurkan bumi dan membinasakan penduduknya bumi yang pada ketika itu sedang bertengkar mengenai urusan-urusan duniawi, duk kalut dengan masalah dunia ni kan. Dan matilah mereka seketika itu di mana mereka berada. Tiada sempat membuat satu wasiat pun dan tidak kembali kepada keluarga dan tempat tinggal mereka. Ini apa ni, nak menceritakan sikap orang-orang kafir ni yang Allah cerita dalam ayat 48 hingga 50 ni. Mereka golongan ni masih wujud lagi. Masih wujud lagi. Ada yang macam tu dia punya sikap dia. Sebab itulah orang yang kalau dia percaya dengan hari akhirat ni, dia kukuh, dia mantap iman dia, dia mantap kehidupan dia. Kalau dia tak percaya dengan hari kiamat dan hari kebangkitan, itulah yang berlakunya berbagai-bagai kejahatan, berbagai kemungkaran di atas muka bumi ini. Kalau dia beri kuasa, dia khianati, dia khianat kuasa yang diberi kepada dia. Kalau dia diberi kepercayaan kepada dia, dia khianati kepercayaan itu. Kalau dia sebagai seorang ketua, sebagai seorang pengurus syarikat, dia salah gunakan kedudukan dia, dia salah gunakan wang syarikat, dia salah gunakan kuasa. Kenapa boleh jadi macam tu? Ini sebabnya dia ada kaitan dengan masalah keimanan dengan hari akhirat. Kalau dia beriman dengan hari akhirat ini, tentulah dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi ini. Dia takkan jadi. Kita hak tu yang mengukuhkan kita punya keimanan kita, keyakinan kita, yang kita buat itu berpandukan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 48 hingga 50. Kemudian kita pergi pula kepada ayat 51 hingga ayat 54. Ayat 51 hingga ayat 54. Qalu wa nufiqa fis sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Maksud daripada ayat 51 hingga ayat 54. Ayat 51 bermaksud dan sudah tentu, kata Allah, dan sudah tentu akan ditiupkan sangkakala menghidupkan orang-orang yang mati. Apabila berlaku yang demikian, maka semuanya akan bangkit dari kubur masing-masing, bersegera menghadap Tuhannya.
Ayat 52. Pada ketika itu orang-orang yang tidak percaya akan hidup semula berkata, ni orang yang tak percaya, orang yang tak percaya hidup semula ni, orang yang kafir ini berkata, aduhai celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami? Lalu dikatakan kepada mereka, inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah yang amat pemurah, dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-Rasul. Ini nak cerita ayat ni, kalau kita baca Yasin sampai kita baca ayat 52 ni, tadi ada hukum dia, ada hukum saktah, kan? Ada hukum saktah pada perkataan marqadina, marqad. Allah sebut dalam ni makna marqad. Marqad ni apa dia? Marqad ni tempat tidur, gitu. Orang kafir ni, yang tak percaya ni kata akan hidup kembali selepas daripada mati ni, pada ketika ini mereka terkejut. Tu dia. Mereka kata apa? Celaka kami, ya wailana. Ini akan jadi begitu. Tuhan akan jadi macam tu. Ya wailana, celaka kami. Man ba'asana, siapakah yang menggerakkan kami, menghidupkan kami, min marqadina, daripada tempat tidur kami. Bila kita sampai tentu kita tahan nafas. Dia panggil saktah ni mana kita tahan nafas tanpa memutuskan bacaan. Tahan nafas, bukan putih bacaan. Mim marqadina hadza, gitu. Itu makna saktah. Mim marqadina hadza, tahan nafas tanpa memutuskan bacaan. Itu makna saktah dalam pengajian ilmu tajwid. Kenapa kita perlu saktah di situ? Ulama tafsir menjelaskan bahawa nak memberitahu kepada kita mana dia perkataan manusia, mana dia perkataan malaikat. Tak ada beza tu. Yang kata celaka, wahai celakalah kami, siapa yang menggerak menghidupkan kami daripada tidur kami ini. Itu ucapan manusia, kan? Berhenti yang tu, tanpa memutuskan bacaan, tahan nafas tanpa memutuskan bacaan. Lalu dikata mereka, hadza, nilah, gitu. Hak nilah ma wa'adana ar-Rahman, apa yang pernah Allah Ta'ala yang bernama Rahman itu menjanjikan, kan? Apa dia? Allah kata Allah akan yuhyi wa yumit, Allah akan menghidup dan mematikan dan menghidupkan, yuhyi wa yumit. Kepada yuhyi, hidup. Kita mula dengan mati. Kita ni mula dengan mati. Kita mula dengan mati, lepas tu hidup, lepas tu kita mati, lepas tu hidup. Tu dia. Itu dia punya apa? Dia punya kedudukan kita sebenarnya. Kita mula dengan mati dulu. Mati. Dulu kita tak ada, kan? Tak ada tu mati. Sekarang ni ada, kan? Hidup. Lepas ni mati. Lepas mati hidup. Jadi maknanya dua kali mati, dua kali hidup. Contoh begitu. Itu proses yang kita akan lalui. Dia tak ada empat. Mati, hidup. Mati, hidup. Inilah yang dikatakan dan telah janjikan oleh Tuhan yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah. Sebab tu dia kata wa'ada. Allah Ta'ala datangkan dengan perkataan wa'ada. Wa'ada ni makna perbuatan telah lalu. Mengaji ilmu nahu Arab, dia kata perbuatan telah lalu. Fi'il madhi, perbuatan telah lalu. Lama dah Tuhan janji, gitu. Dan didatangkan dengan perkataan sadaqah juga, perbuatan telah lalu. Telah benarlah
apa yang telah diberitahu oleh rasul-rasul kami. Rasul kami dah yang kami utus mai ni nak beritahu bahawasanya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Nah, lepas tu kamu mati. Lepas tu kamu akan hidup. Hidup itu hidup yang selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian selepas daripada itu. Tu dia. Ni Tuhan dah beritahu lama lah. Ke orang-orang beriman tak ada masalah. Tetapi ini yang kata apa, malaikat kata inilah yang apa yang Tuhan dah beritahu dulu, hangpa tak percaya. Tu dia. Itu hikmah dia, no? Kenapa kita membaca dengan secara satah pada ayat itu, pada ayat 52 ni. 53, hanyalah dengan berlakunya satu pekikan sahaja, maka dengan serta-merta mereka dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami. Semuanya dibawa hadir untuk menerima balasan. Ayat Quran ni pendek gitu saja. Inilah. Ini mana? Tadi sebut pekik pertama kan? Ini pekik kedua. Pertama dia apa dia? Tadi ni. Ayat yang ke-49 tadi ni disebut apa? Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Tu dia. Kan? Tu. Pekikkan apa ni ataupun sangkakala sekali. Lepas tu mai ayat 53 ni disebut sekali lagi. In kanas illa sayhatan wahidah. Hanya berlaku sekali pekikkan, yakni sangkakala, tiba-tiba mereka semua hadir di sisi Allah. Tu dia. Jadi sayhah yang pertama tadi membinasakan, mematikan. Sayhah yang kedua ni menghidupkan. Itu kerja malaikat Israfil 2 kali saja. Itu kerja dia, tu aja. Selama dia Tuhan bagi jawatan kat dia ni, Tuhan buat dia 2 tu aja kerja dia. Tu aja. Tu aja kerja dia. Tu ya pencen. Tapi kerja tu kerja besar. Walaupun nampak 2 saja, dia punya tugasan dia menghancur, membina, tapi ya Allah, masya-Allah. Inilah malaikat yang Nabi, apabila Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak melihat bentuk badan malaikat-malaikat ni, Nabi minta ke Tuhan. Allah Taala perkenankan permintaan Nabi. Lalu Allah mengarahkan para nabi, para malaikat baris beratuk, tunjuk dekat Nabi. Tu kata, yang kata Nabi Muhammad ni Allah Taala begitu apa, memperkenan. Nabi minta lah apa pun, tak ada Tuhan mensia-siakan permintaan baginda. Saya ingat nak tengok malaikat pun macam mana rupa paras malaikat ni, Allah Taala izinkan. Maka bila dibariskan malaikat, terkejut Nabi melihat malaikat Israfil sangatlah besar daripada malaikat-malaikat yang lain. Sedangkan malaikat Israel itu pun besarlah. Besar malaikat Israel ni. Malaikat yang dikatakan ada 600 sayap. 600 sayap. Satu sayap dia saja, kalau dia lindung lagu tu, dia buka di lindung tu, dunia ni gelap. Satu sayap saja. Sayap malaikat. Membayangkanlah berapa ratus sayap lagi tak buka lagi. Tu besarnya malaikat. Tapi Israfil lagi besar. Sebab tu sesuai dia untuk dengan tiupan dia tu, kekuatan dia tu, pekikan dia tu, kekuatan power yang Allah bagi kepada dia, menghancurkan dunia ni sekelip mata. Tu dia. Sebab besar muka dia. Itulah yang dikatakan malaikat Israfil, yang termasuk dalam 10 malaikat yang wajib kita kena tahu namanya dan tahu tugasnya. Tu mengaji ilmu tauhid ni, tu kata wajib. Itu yang wajib tu. Wajib semua orang kena tahu. Tu fardu ain. Kalau tak tahu berdosa.
Tapi kalau mengaji tak ingat tak apa. Kita duk mengaji tak ingat. Ya. Tapi orang mengaji tak apa, dia tahu orang sebut, tahu orang tak mengaji. Dia duduk dalam dosa sebenarnya, duduk dalam fasik. Dosa ni fasik. Duduk dalam apa? Dalam kemurkaan Allah, sebab duduk dalam kejahilan, tak belajar. Tu dia. Ayat 54, maka pada hari itu tidak ada seorang yang akan dizalimi sedikit pun, dan kamu pula tidak akan dibalas melainkan menurut amal yang telah kamu kerjakan. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Allah sedikit pun tidak menzalimi kita. Jangan kita tuduh Allah, jangan kita marah Allah. Ada orang marah Tuhan. Kau tengok gambar Einstein ni, dia nak marah kat Tuhan dia. Merapu orang Einstein ni. Dah lah kapiak, merapu. Boleh dia duk ancam kat Tuhan. Aku bagi amaran kat hang. Tu dia. Ni orang suka tengok gambar Einstein ni. Dari segi akidah depa ni memang sangat biadab. Dia kata kat tokong dia, kalau hang tak tunai permintaan aku tak mai tengok muka hang dah. Boleh kau cakap macam tu dengan Tuhan? Bodoh. Tu. Kita tengok kita mesengih. Kita tak berani nak angkat muka depan Allah Ta'ala, tak berani. Nak meni suara dengan Allah Ta'ala, tak berani. Tapi dia boleh terang-terang kata gitu. Boleh maki Tuhan dia, boleh warning amaran kepada Tuhan dia. Ni apa jenis punya manusia ni? Allah tidak sekali-kali menzalimi diri kita. Kalau kita ni masuk neraka kerana salah kita, kalau kita kena musibah, salah kita. Hingga kata Nabi, kaki kita yang tercucuk dengan duri itu pun kerana dosa. Cucuk, cak masuk, aduh itu dosa. Jadi kita kena, orang panggil apa, kita kena muhasabah balik. Aku ni silap apa? Ada pasal ada dosa-dosa kita, kesilapan kita. Jadi Tuhan ni kalau dia sayang seseorang itu, dia bagi cepat-cepat musibah supaya dosa tak bawa pergi sana. Tuhan nak clear dosa dia. Tu dia, Tuhan ni macam tu. Kalau dia sayang, kalau kita dosa banyak, Tuhan akan bagi musibah supaya dengan musibah itu dia boleh mengkifarah dosa-dosa kita. Tu dia. Dengan syarat kita redha, kan? Kita redha dengan apa? Dengan musibah yang Allah kenakan kepada kita. Jadi maknanya Allah tak zalim. Gitu. Allah tak zalim. Sebab itulah kita ni kena sebut kita ni yang zalim dari kita. Zalamna ni perbuatan yang telah lalu. Kami telah zalim. Kami telah zalim. Benda tu dah berlaku dah. Kita ni selalu duk buat zalim kat diri kita. Zalamna anfusana. Kami buat zalim kat diri kami. Bukan Allah buat zalim kat kita. Tu dia. Ini ayat ni menyatakan bahawa pada hari itu, yakni hari kebangkitan, Allah sedikit pun tidak menzalimi kita. Kita lihat tafsir ringkas daripada ayat 51-54. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan ditiuplah sangkakala tiupan yang kedua kalinya, yang membangkitkan orang-orang dari dalam kubur. Maka tiba-tiba keluarlah mereka dari kubur secara seraya lari cepat-cepat menuju Tuhan mereka. Mereka berkata, aduhai celakalah kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Yakni kubur, yang mereka mengira dahulu bahawa mereka tidak akan dibangkitkan darinya, dan mereka akan tinggal tetap menjadi tulang belulang dalamnya. Mereka duk harap-harap tak hidup dah lah, lega dah lah, mati habis. Macam mana mati menatang mati habis, kecuali menatang yang Tuhan pilih lah. Tuhan yang pilih. Ada menatang yang Tuhan pilih, Tuhan hidup balik. Macam anjing apa, Ashabul Kahfi contohnya. Dia anjing, tapi anjing tu adalah penghuni syurga. Ashabul Kahfi tu dia anjing, tetapi anjing tu akan duduk dalam syurga esok. Tu.
Jadi tak semua binatang ya Tuhan akan hidup dia kembali. Tapi kebanyakan binatang ni mati tu habis di tanah itu je. Tak ada hidup sebab. Kecuali kalau dia dihidupkan kerana nak dapat keadilan. Nak dapat keadilan di depan Allah. Binatang pun Tuhan nak adil juga. Siapa zalim siapa buat kat siapa ni akan dihidup untuk diadili di hadapan Allah Subhanahu taala. Itu dengan kehendak Allah. Kan? Itu binatang tertentu saja. Tak semua binatang yang akan dihidupkan kembali. Jadi pok-pok ni orang kafir ini, mereka duk harap begitulah. Mereka ni mati tu pergi tanah, tak hidup dah. Rupanya hidup balik. Allah ya wailana. Allah, habislah kami. Habis hancurlah kami. Baru tahu. Ya wailana man ba'asana. Siapa yang menghidupkan kami? Allah lah. Allah lah yang hidup. Allah janji. Ma wa'adur rahman. Dan Rasul dah bagi tahu dah. Allah ini yang akan menghidupkan kembali. Kuasa menghidup ni Allah. Bukan kuasa malaikat. Malaikat ni cuma menjalankan tugas saja. Memati, menghidup ni kerja Allah. Kalau Allah tak bagi mati, tak mati. Kalau Allah bagi mati, mudah saja pun. Orang jatuh terbang tak mati. Dulu menteri apa? Tahun 70-an banyak. Apa nama? Apa ni? Ghazali Jawi. Jatuh tak mati pun kan? Jatuh heli. Tu patutnya jatuh heli ni matilah. Tapi kenapa dia tak mati? Kerana Allah tak mematikan dia. Bukan mati cara tu, mati cara lain. Tu dia. Ni jatuh layak ke bawah pun mati. Belaga sikit jatuh, perin kena pokok mati. Jadi memati menghidup ni kerja Allah. Jadi kita bersyukurlah. Bersyukurlah kita ni sampai ke saat ini kita Allah tak matikan lagi. Jadi jangan kita sia-siakan kehidupan yang berbaki ini. Kita isikan dengan apa? Dengan amalan-amalan yang dikehendaki Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya dari berita yang mereka bawa dari sisinya. Demikianlah tanggapan orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir itu. Tu dia. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak adalah tempikan itu selain sekali, iaitu suara tiupan sangkakala yang ketiga. Maka tiba-tiba ada sekali lagi 3 kali. Tiba-tiba mereka semua dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, maka pada hari itu tiada seorang pun dirugikan sedikit pun, masing-masing dibalas sesuai dengan apa yang ia telah perbuat. Jadi kita ni maknalah ni kita ini hidup dengan amalan, dengan minta ampun kepada Tuhan. Amal minta ampun, amal minta ampun, amal minta ampun. Saya sempatlah tengok sikit rakaman video Datuk Syekh Badruddin yang dipakai share lah. Dia kata hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya eloklah kita ni sebelum daripada kita sembahyang subuh ni kita istighfar 3 kali. Mudah sangat pun. Sebelum sembahyang subuh kita istighfar 3 kali, sekurang-kurangnya 3 kali. Kita kata apa? Astaghfirullahalazim. Ataupun kita kata astaghfirullah pun dah boleh. Tapi kalau kita tambah lagi bagus. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Ini perkataan baris ni, wal hayyal qayyum ini pun satu benda yang lama ditegur oleh Datuk Syekh Badruddin. Dia tegur. Kita ada baca huwal hayyul qayyum, bukan huwal hayyul qayyum. Dari segi nahwunya tak betul. Ya. Huwal hayyal qayyum. Ya. Jadi ini ada disebut dalam riwayat Imam Nawawi. Kalau kita buka dalam hadis yang dibuat Imam Nawawi, memang macam tu. Kita sebut astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayya. Huwal hayya itu, huwa tu dia bagi badal kepada Allah. Astaghfirullah.
Jadi huwa al-hayya. Huwa tu ialah dia badal bagi Allah itu. Dari segi nahwu lah. Sebab dia disebut wal hayya. Kalau kita baca ayat kursi lain pula. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Nampak? Huwal hayyul qayyum. Sebab hayyu tu jadi khabar bagi mubtada. Huwa tu jadi mubtada, al hayyu tu khabar. Itu mengaji ilmu nahwu. Sebab tu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyul. Tapi tadi dah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal. Huwal hayy, bukan al hayyul, wal hayyal qayyum. Ini boleh tengok dalam hadis yang riwayat Imam Nawawi berkaitan dengan kelebihan kita beristighfar sebelum daripada kita sembahyang subuh. Apa kelebihan yang dapat apabila orang tu berkata demikian? Kata Rasulullah, Allah ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Hanya 3 kali saja sebelum sembahyang subuh. Gitu. Sama ada sembahyang subuh tu setelah masuk subuh ataupun belum masuk subuh. Dia ada 2 pendapat. Sebelum masuk subuh pun elok, dah masuk subuh tak sembahyang subuh pun boleh. Sekurang kita 3 kali. Kalau kita baca lebih lagi bagus. Ini amalan istighfar, minta ampun kepada Allah SWT, sebagai Allah hapus dosa-dosa kita. Banyak mendosa kita macam buih di laut. Itu. Jadi itulah amalan kita, yang kita boleh lakukan semasa kita hidup di atas muka bumi yang sementara ini. Tak kata pun okey dah. Astaghfirullah pun okey dah. Astaghfirullah. Jadi makna Allah ni, Allah sangat suka kita sebut astaghfirullah, minta ampun. Saya pernah sebut dulu, macam kita juga, orang pun kalau kita I'm sorry, orang suka. Sorry. Kita jalan-jalan ni Bang Dan, terpatuh orang kan, sorry. Nampak? Kita kata sorry. Orang tu nak marah. Okey, ni bermain dia. Tiba-tiba dia secara automatik dia kata tak apa. Tadi macam nak kata wajang, dia macam nak kata betul. Tapi bila kita sorry, dia jadi cool. Dengan perkataan sorry itu menyejukkan hati kita, nampak? Itu sesama manusia. Allah lebih-lebih lagi. Perkataan minta ampun ni Allah sangat suka. Allah sangat suka. Maka kita minta ampun lah banyak-banyak ke Allah. Walaupun kita rasa kita tak buat dosa. Tak buat dosa apa? Cara apa? Nabi mana ada dosa apa? Nabi istighfar tak kurang daripada 100 kali. Nabi itu tak kurang, tak tahu 1000 ke 2000 kita tak tahu. Tak kurang 100 kali Nabi minta ampun ke Allah. Nabi ni dosa apa? Maksum kekasih Allah pula tu. Apa dosa Nabi? Itu pun istighfar lebih daripada 100 kali. Tak tahu 1000 ke 2000 kita tak tahu, tak ada riwayat sebut. Banyaknya Nabi minta ampun ke Allah. Kalau kita ni apalah bandingan Nabi? Lagilah berlunggup dosa-dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, begitulah sedikit tafsiran surah Yasin yang kita sempat baca malam ni, daripada ayat 45 hingga 51. InsyaAllah kita akan sambung lagi, tak banyak lah, kita akan sambung lagi ayat yang seterusnya, iaitu ayat lepas daripada 54, 55 dan seterusnya, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi nota yang saya bagi itu dengan fail ni nota simpan lah. Jadi nota saya bagi, insya-Allah setiap kali saya bagi kuliah saya akan bagi nota. Ada sikit mengapa rujukan. Tak, boleh saja baca bila pelan-pelan. Kan? Doa-doa buat bu. Jadi tak hilang. Jadi mai kuliah bawa lah ni. Bawa mai ni kita bagi nota masuk mana. Ni bam-bam. Jadi itulah yang saya nak nyampaikan pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba'. ودعو الله يستجاب له من هؤلاء الأربعة
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.